يكون لكره المسلمون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واhlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sebab namanya kuliah maghrib tahajud. Kuliah maghrib apa nama, jemputan. Jadi jemputan ni makna tak kekal lama. Jemput datang, lepas itu takat tu lah, tak tahu lagi lah bila akan datang kan? Sebab nak mendapat tarikh itu bukan sunnah, tapi syukur dapat datang. Tu yang jadi berapa malam ke ampang kan? Tak mak ni tadi saya patilah muka dia oleh kan? Nah, itu dia dah datang dah kat sana, dia dah datang dah lagi. Makna dia dah ikut majlis ilmu tu, alhamdulillah. Dan malam ini tajuk yang telah diberikan, jom tambah pahala kan? Macam mana caranya? Tu soalan. Kan ada question mark kat situ. Macam mana cara menambah ni? Ada dua keadaan. Daripada tak ada jadi ada, itu pun bertambah. Daripada ada bertambah ada, itu dua keadaan. Sebagai seorang pendebat, pentingnya kita memberikan definisi takrif secara literal maupun kontekstual pada tajuk itu dulu. So pahala ni apa? Pahala ni adalah merupakan satu contoh perkiraan yang diberikan sebagai balasan kepada ibadah yang dilaksanakan. Namun demikian, sampai ke hari ini ia merupakan rahsia. Tak ada siapa yang nampak. Kan, tak ada siapa yang nampak. Pahala ni nak nampak bukannya dengan mata kasar gitu. Dia nak tengok dan rasa dengan pandangan mata hati. Macam itulah lebih kurang. Kan? Itu sebab sikit-sikit hati kan. Persoalan hati. Sampaikan Nabi sebut, dalam tubuh badan manusia tu ada sekatul daging. Kalau baik sekatul daging tu, maka baiklah seluruh tubuh itu. Kalau tak baik sekatul daging itu, maka tak baiklah seluruh tubuh itu. Maka ketahuilah bahawa sekatul daging itu adalah hati. Sikit-sikit hati. Kau terasa kocik hati. Kau bangga basah hati. Kau bercinta si jantung hati. Kan? Dia makna kata hati itu dikait-kaitkan, hati. Kan? Jadi jikalah pahala itu boleh dinilai, boleh dilihat nilainya, tentulah kita akan berlumba-lumba. Salahnya kita kena yakin. Hanya orang yang yakin saja. Contoh, kalau saya tanya satu soalan ke semua yang hadir hari ini, berapa beza pahala orang yang sembahyang berjemaah berbanding orang yang sembahyang seorang? Berapa beza pahala? Berapa? 27 kali ganda. Tak ada siapa pun yang fikir dulu jawab. Dalam berapa? Dalam 25 ke? Macam tu, tak ada. Semua orang tahu dah. Semua orang tahu dah. 27 kali ganda. Yakin dia tak payah buka, tak payah tengok Google, dia tu jawab 27 pun. Ada orang tu terlupa lah, yang seorang tambah kali ganda, 27 kali ganda. Oh, 27 kali ganda. Daripada berapa? Tak tahu. Cuma yang kita tahu 27 kali ganda daripada sembahyang seseorang. Berapa banyak? Allah a'lam. Tapi kenapa ramai orang tak datang? Sebab tak rasa dalam hati dia. Malahan ada orang yang datang sampai 20-30 tahun sembahyang pun tak rasa berbenda tu. Dah orang sembahyang, dia sembahyang lah. Kan? Jadi pahala ini lebih kepada pemarkahan poin nak bagi kat kita sebelum kita ditimbang pahala kita ni banyak pahala ke banyak dosa atas dunia ni. Kalaulah pahala tu tukar jadi ringgit lah contoh. Singgit satu pahala. 27 pahala tu 27 ringgit. Kita sembahyang. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Dia nak paket 27 ringgit. Okey. Alamatnya tak cukup parking. Marah orang imam dengan JK masjid. Masjid ni tak mesra jemaah. Parking pun tak siapkan cukup-cukup. Macam mana? Sampai ke jalan pun sembahyang. Punya ramai kan. Hujan, ribut, banjir, terapung pun dia sembahyang. Dia nak kerja 27 ringgit. Itu orang lelaki. Dengan orang perempuan, dia lain cara fikir. Orang perempuan, kat belakang tu dia dah bincang. Kau dah berapa lama dah sembahyang sini? Adalah 2 minggu. Untunglah kau
27 kali 5 kali pek boleh. Banyak duit kau. Dan baru tahu. Jiran sekolah rumah dia tak berguna betul, tak ada beritahu dapat RM27 satu waktu. Dia marah je. Nampak tak? Sedangkan hari-hari penceramah beritahu. Kan? Orang lelaki dia tak bincang soal-soal remeh-temehnya. Orang lelaki banyak bincang soal dasar. Dia akan bincang dengan kawan dia, agak-agak kau lah kalau kita dapat RM27, imam dapat berapa? Oh, tu bincang. Ditahan ni kata imam, imam cakap gentle lah sikit, imam dapat berapa? Cu cakap imam ni jenis zuhud kan, dia tak ada nak cerita pasal dunia-dunia mana, dia tak nak cerita. Ada lah, cakap lah mam, cuba cerita orang telus declare. Alhamdulillah imam cakap. Akhirnya imam dia tengok lah, kalau terlupa tu kurang lah sikit ni. Contoh contoh, kalau terlupa tu kurang, kalau khusyuk tu lebih malam tu kan, busuk-busuk pun RM40 tak lagi lah. Contoh lah macam tu. Memang alamat bertumbuk lah nak jadi imam malam tu. Tapi disebabkan pahala ni tak nampak dengan mata kasar, nak tengok dengan kita, maka dengan itulah sebenarnya keyakinan kita. Itu sebab Nabi sebut sesungguhnya setiap orang Islam itu adalah sama. Yang membezakannya hanyalah amal soleh dan ketakwaannya kepada Allah. Takwa ni lebih daripada takut tu. Takut ni lain. Takwa ni dia rasa dekat dengan Allah. Dia takwa, takut dekat. Macam orang sibuk tengok cerita hantu kan. Takut hantu makin dia lari. Kan? Tapi dengan Allah ni, ketakutan itu menyebabkan dia lagi dekat dengan Allah. Itu sepatutnya. Kan? Macam tu. Faham tak kan? Faham tak ni setakat ni? Faham tak? Kalau faham, sekianlah ceramah pada hari ini. Tak susah pun jual tu. Sebab kita nak cerita basic dia. Kan? Tak dapat macam tu lah Ustaz kan? Jadi, maka sudah tentulah kita akan berlumba-lumba untuk mencapai amalan yang baik seandainya kita nampak pahala. Itu sebab Nabi sebut pada seorang badui ni. Arab badui ni disebut dengan Nabi, sesungguhnya aku seorang mukmin, aku seorang mukmin, aku seorang beriman. Nabi kata, alangkah baiknya kalau kamu menyebut kamu seorang muslim. Kenapa? Sebab muslim boleh selesai dengan pengakuan, tapi mukmin tak selesai dengan pengakuan. Mesti dibuktikan dengan perbuatan dia, tingkah laku dia, barulah disebut beriman. Kita berani cakap, kamu Islam ke? Islam. Kita boleh cakap, kau betul, kau dah lama Islam. Apalah kau tanya macam tu? Memang pada dulu dan Islam. Marah. Tapi berani tak cakap? Dalam bandar Baru Ampang ni, aku rasa aku paling beriman ni. Berani tak cakap? Tak berani kan? Kalau cakap dia pada seorang kan? Lupa diri. Aku yang paling beriman ni biasa. Tak ada dah. Banding imam tu, imam bawah sikit lah pada aku. Umat dia pula. Anda lah dia kan. Contoh. Dia tak dapat dia. Iman ni memang kita dengan Allah. Kan? Iman ni apa? Itu sebab ada seorang artis pernah tanya Abang Samsul Rawau. Seorang artis dia tanya Abang Samsul Rawau. Abang Samsul Rawau lah tanya saya. Apa tanya abang? Bang, dia memang panggil saya abang, saya pun panggil dia abang. Apa dia bang? Tak ada lah, ada seorang tanya saya bang. Dia tanya apa? Dia tanya kalau betul lah pakai tudung menutup aurat itu wajib, kenapa tak masuk dalam rukun Islam? Tanya macam tu. Habis bang jawab apa? Sebab aku tak tahulah, aku tanya kau. Dia kata macam tu. Kan? Aku pun tak tahu macam mana nak jawab tu. Lepas tu saya pun cakap macam ni lah. Sebenarnya bang, banyak lagi benda-benda yang wajib kita buat pun tak masuk dalam rukun Islam. Lagipun kau siapa nak menentukan masuk dalam rukun Islam ke tidak? Kan? Contoh, buat baik pada mak ayah, wajib pun tak masuk dalam rukun Islam. Amar ma'ruf nahi munkar, wajib pun tak masuk dalam rukun Islam. Bang, kan? Taat pada ketua, kan? Pun tak masuk dalam Islam. Tapi bang, kalau setakat dengan dia, kalau dia nak baca rukun Islam, jangan lupa baca rukun iman sekali. Rukun iman, percaya pada Allah tak? Percaya. Percaya pada Rasul tak? Percaya. Percaya pada kitab? Percaya. Kalau tengok tu percaya pada Allah, percaya pada Rasul, kitab, apa yang nak disuruh? Belum ambil yang baik ujung tu. Makna kalau percaya, apa Allah tak suruh tu boleh lah. Banyak cakap kau nak tanya-tanya pula kan.
Iya, tapi alhamdulillah sekarang dah terbuka. Dulu orang cakap, oh sebenarnya menutup aurat mengganggu prestasi atlet. Ada yang sekarang elok. Bertudung kawan tu lagi. Kemudian ada penciptaan tudung yang sesuai dengan atlet tu supaya dia poi tu sama laju. Faham tak? Lengan dengan material dia. So silap-silap Amerika pun pakai tudung. Sebab lagi laju lah yang bertudung tu daripada dia. Patut macam tu kita fikir. Kan? Nampak? Jangan jadikan agama penghalang. Betul tak? Kan? Terlalu banyak amalan boleh kita lakukan untuk mendapatkan pahala. Berbuat baik pada mak ayah, pahala. Bersedekah, pahala. Bagi orang makan, pahala. Malam ni Joseph banyak dapat mesej berabut-rabut orang tanya, Ustaz, malam ni kami siapkan makan singgah kedai saya. Ada? Saya tak nak menghampakan masjid. Sebab saya yakin walaupun tak cakap, makanan ada. Kan? Mesti ada. Okay, ada. Jadi bila makanan ada, makruh ceramah lama. Tentulah. Kan? Bagi orang makan dan banyak lagi benda-benda baik yang kita buat. Apa yang paling penting, kan? Semua benda ni boleh menjadi pelaburan pahala untuk saham di akhirat nanti. Namun daripada banyak amalan yang boleh dilakukan itu, manakah yang boleh menjadi pengalir pahala kepada kita untuk menuju syurga Allah? Yang mana satu? Ada banyak kan? Ada banyak. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya antara amal kebaikan yang mendatangkan pahala setelah orang melakukannya meninggal dunia, nampak sampai meninggal dunia pun masih ada lagi untuk dia. Antaranya adalah ilmu yang disebarluaskan, anak soleh yang ditinggalkan, mushaf kitab-kitab keagamaan yang diwariskannya, masjid yang dibina, rumah yang dibina untuk penginapan orang yang sedang dalam perjalanan, sungai yang dialirkannya untuk kepentingan orang ramai, dan harta yang disedekahkannya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Pertama, ilmu yang disebarluaskan, amat besar rahmatnya bagi orang yang menyampaikan. Itu sebab aja yang sonang-sonang pun tak apa. Contoh, nak jom kita poso, dia ajar anak. Anak kita ya, bukan kata orang lain. Kita poso sunat. Hari Senin poso sunat. Senin Khamis poso sunat. Anak pun ikut. Dia terbiasa, kita pun padam, meninggal. Ji'un, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Anak ni dia dah terbiasa, dia tetap teruskan puasa. Saham mengalir untuk itu. Mak, ilmu yang disebarluaskan. Sambil kita puasa, kita share. Orang masuk dalam kubur, malaikat ni memang tak sama. Yang nak jalankan hukuman ni, sebab Allah perintahkan, dia laksanakan. Dia nak pukul kepala, jangan. Kenapa pula? Malaikat satu lagi tahu, jangan kau pukul kepala tu. Kenapa? Dia ni rajin mengaji, dia ni rajin berzikir. Oh, jangan pukul kepala. Macam tu kita pukul perut dah. Nak pukul perut, jangan. Kenapa pula? Dia ni rajin puasa sunat. Nampak? Insurans. Kalau macam tu kita bantai kaki lah. Jangan. Nampak pula? Dia ni rajin qiyam al-lail, bangun malam. Tak. Bangun malam ni makna lopeh tidur. Tu yang kita disunatkan tidur dulu, baru bongkar, baru bangun. Sebaik-baiknya 3/4 malam. Dalam area pukul 4:30 macam tu lah. Qiyam al-lail, bangun malam. Bangun kencing tidur balik tak kira. Kan nak buat. Jadi bangun tak kan. Bangun warna tu bangun maknanya kita bersiap, berwuduk, beribadah. Itu paling tidak bangun malam duduk kat katil tu. Allah. Paling tidak zikir, ya Allah, banyak dosaku, ya Allah. Contohlah qiyam al-lail. Bangun yang paling baik sekali, yang macam niat cap tak sekarang cakap kan. Iaitu ambil wudu, kita mandi, kita ambil wudu, kita solat tahajud, solat sunat taubat, buat solat sunat tasbih. Kan? Kemudian kita buat mengaji ke, berzikir ke.
Zikir sampai terlelap pun tak apa. Tak ada hal gitu. Usaha kita bangun malam. Tak dapat buat sehari sekali, seminggu sekali. Seminggu sekali tak dapat, sebulan sekali. Payah sebulan sekali, setahun sekali. Itu pun time masjid buat join. Jadilah payah nak setahun sekali, 10 tahun sekali. Kalau takkan set dia nak buat tahun apa, dah 9 tahun dah. Tahun ni kena buat, macam tu lah. Tak dapat 10 tahun sekali, seumur hidup sekali buat. Jangan tak buat. Kalau tak dapat seumur hidup sekali, cari tali gantung ni mampu lagi baik. Payah mana cakap elok tak orang kan? Ni insurans ni. Insurans nak pukul kaki pun tak boleh. Kepala, paut kaki tak boleh pukul. Ni insurans. Ni anggaplah soalan bocor. Soalan bocor dapat. Kita dah tahu awal. Tengok. Tu ingat tak ketika peristiwa Isra dan Mi'raj? Kenapa penceramah-penceramah ni boleh share dengan kita semua? Sebab peristiwa Isra dan Mi'raj kan dah sebut. Sesungguhnya aku angkat kau sebagai kekasihku. Dan ketika Nabi menghadap Allah. Kedua, aku jadikan kau sebagai penyampai berita gembira dan amaran buat umatmu. Kenapa? Nabi dah tahu dah semua. Nabi share dengan kita. Itu saya kata soalan bocor. Kira-kira. Dan Nabi tak minta kita umur banyak-banyak. Jangan minta umur banyak umat aku ni. Sebab apa? Sebab sayang. Orang semua pelik. Kalau orang sayang, bagilah umur banyak. Kalau lebih pendek lah. Tak. Sebab Nabi kena umat dia. Panjang umur, panjang cita-cita. Kalaulah umur kita macam umat Nabi Nuh lah, 950 tahun. Kosong saja ni. Silap-silap yang pasang kamera ni semua. Ustaz, saya balik dulu. Kan dah habis, tolong tekan off kan. Kita lah off ni. Silap-silap lah kan. Ya. Tapi, umur biar pendek, kita dah tahu dah. Umur Malaysia ni 60 tahun, normal. So, kita masuk 50 kan. Ada tak ada umur dah aku ni. Apa kita nak buat? Pergi saja. Tapi ada orang yang 50 baru start pergi kelab dandut. Ada, tapi itu pun kita doa. Kalau kita jangan cakap, melakau lah tu. Jangan cakap. Kita tak tahu. Penyudah orang kita tak tahu. Kan? Tapi kita doa. Baik-baik. 60 tahun, 55. Oh ya, tak apalah nak jadi dengan dia. Abah dan makin umur macam saya lah. Abah saya meninggal umur 50 tahun. Tak ada sakit, tak ada apa. Normal. Besok tu meninggal. Dia tak nyusahkan semua orang. Malahan kita rasa kehilangan sangat. Sebab dia tu arwah abah lah tu. Asah kelakar. Si baik saya tak macam dia. Macam tu. Dan bila arwah abah saya meninggal tu, maknanya bayang kalau saya nak ikut umur abah saya, maka saya tak sampai pun 10 tahun lagi nak hidup. Kalau saya ikut tu. Macam tu lah kira. Patut fikir macam tu kan. Itu yang umur yang datang ini kan. Yang datang bila ceramah-ceramah ke manja-manja macam ni. Beliau tak ramai. Yang ramai beliau. Kan? Beliau yang ramai. Kan? Tapi tak apa. Jangan malu. Saya ni dah tua-tua baru sampai masjid. Alhamdulillah. Walaupun dah tua, saya sampai masjid. Itu penting. Dan doa, ya Allah, bagilah aku ni kekuatan untuk terus istiqamah berada di dalam rumahmu, ya Allah. Itu penting. Itu yang kita kena ada semangat segitu. Itu yang kita kena faham. Sebab itulah kalau kita tengok ilmu yang ada, walaupun sikit kebaikan, sebarkan ke orang. Bapik dia catit-catit, tapi tak apa. Dia zaman Nabi ada seorang nama dia Abu Hurairah. Bila Nabi cerita ya, apa gak ilmu tahu simpan dalam kepala. Dia tak payah salin. Jadi ramai tak salin ni semua saudara orang Abu Hurairah. Jadi contoh jadi besok beritahu malam ni semua orang lepas maghrib jangan ke mana-mana. Malam ni kita ada tausiah ke rumah kita tu. Ya ke bah? Siapa yang akan menyampaikan tausiah tu? Tak lain tak bukan sahibul fadilah abah kau tu. Abah ayo nyampaikan. Janganlah buka balik handphone yang dicatat tadi. Malam tadi abah doa lah kita dari segi pahala ni, maknanya tambah pahala ni daripada tak ada jadi ada pun tambah. Tambah lagi pun tambah. Macam itulah. Jadi itu share. Jadi itu kita sebarkan. Jadi anak kalau ingat benda tu pula dia sebar kat orang.
bercambah-cambah. Nampak tak? Cara semayang itu buat penting. Kita kena didik anak kita tentang solat. Macam mana ke takbir, macam mana dia rukuk, macam mana bacaan. Sebab dia akan guna sepanjang hidup dia. Nampak? Itu sebab ya. Jadi dia kata amat besar rahmatnya orang menyampaikan, menyebarkan dan mengajarkan ilmu dunia dan akhirat yang bermanfaat. Ilmu dunia mengajar tentang bagaimana nak membina bangunan. Bina bangunan, kontraktor ajar macam ni. Jangan ajar dia tipu. Kau buat macam ni aku dah untung berapa ribu. Tak apa. Jangka hayat kau cabut satu tiang tu, sebelum tu jangka hayat boleh tahan dalam 1 tahun. Kau cabut satu tiang, dah tinggal 40 tahun. Tak ada siapa perasan masa tu kau pun dah mampu kan. Macam tu pula dia ajar. Jangan ya, jangan. Ya, kita kena jaga tu. Ilmu yang baik pun dapat saham, ilmu yang tak baik pun dapat saham. Macam mana kau nak ada perempuan tu sonang kau baca ayat ni, kau baca daun senda puncana dengan si cekur manis sanduk sedang berdiri dalam kau siduk manis. Kau tiup lagi. Sampai tak salin. Kau rugilah tak salin. Budak perempuan tu minum langsung senyum. Ada ajar ilmu macam tu yang tak elok macam tu. Kan? Tersebar pula. Dia pakai pula. Jadi maka merebaklah pula dosa kita. Macam tu juga dengan bondo-bondo dekat dalam media sosial. Kita tulis bondo-bondo tak elok pasal orang. Kita pun tak pasti. Tiba-tiba orang sebar panjangan. Sekejapan sahaja kita bergelar jutawan dosa. Jutawan dosa? Macam mana nak remove tak sampai? Orang sampai screen capture. Mana sumber dapat ni? Ni orang. Itu lah. Ya, zaman sekarang wali tentang zaman sekarang saya pun tak faham kenapa semua benda nak share dalam media sosial, nak tunjukkan manusia paling gembira dalam dunia ni, nak tunjukkan segala apa yang ada. Share benda-benda baik tak apa, share pasal kuliah, nak share pasal poin yang kita dapat dalam ceramah, nak share tentang apakah hukum tentang perkara ni, share. Alhamdulillah dapat makan teppanyaki. Dah lama tak dapat yang tofu. Kan? Dapat juga malam ni. Thanks for my beloved hubby. Nyampah lah kan. Yang kawan tu lah. Kawan tu cakap dengan lelaki Bang, lama tak dapat tofu. Tofu. Darah banyak. Dah ada macam ni kau cik kata. Lepas tu dia marah kan dalam Facebook. Bangang kau ni. Kau share apa dia marah kau orang dalam Facebook. Macam kita ambil gambar dulu lah. Ambil gambar keluarga kau, ambil gambar ramai-ramai kan. Kita cuci kat kodai kan. Cuci colour mungkin lah. Kita dah cuci. Adakah kita tampal kat papan kenyataan masjid biar satu dunia? Tak ada. Elok-elok dalam album. Bagus ya tengok. Kan? Hari ni apa masalah? Terutama orang perempuan memang tak faham. Macam mana cek lah. Semua perempuan macam tu kecuali kat bandar baru empat. Saya cover siap-siap. Tempat lain. Nak makan tidur. Mahal lah kau. Boleh bergaduh tu dengan lelaki tu. Tak ada pun ambil gambar ini. Bukan sebab gambar, sebab dia tak payah tunjuk dengan orang tu dia marah. Yang lelaki pening. Pening lelaki. Macam mana nak baik kan? Seolah-olah kebahagiaan diukur dengan penampakan, penzahiran kepada orang. Kita suka dinilai oleh manusia. Itu penyakit kita sekarang. Sedangkan kita tak sadar, kita mengundang kepada penyakit ain. Mana orang dongki, orang marah. Kau tunjuk kereta besar, alhamdulillah. Dapat juga kenderaan. Dia dapat memacu bawa mencari rezeki. Berkilau kereta Ada seorang kawan saya kenal lah seorang ni. Dia tunjuk gambar renovate rumah.
Rumah Senidi besar. Dah siap tu? Alhamdulillah. Siap juga terletak buruk kami perhotak atau orang. Orang baca tu kan? Itu sebab kadang-kadang pada sapu yang tunjuk-tunjuk tu kadang-kadang ada sebahagian tu saya apa kata? Unfollow. Sebab takut dia terlampau menyebabkan kita bercakap yang bukan-bukan. Kita tak nak. Baik jangan. Itulah yang apalah gambar itu. Kalau tanya orang perempuan bahagia orang hati dah. Tapi yang menjadikan kita tak bahagia daripada hati itu menaikkan mata sibuk tengok apa yang orang ada sampai terlupa apa yang kita ada. Tengok drama aku tujuh, handsome betul lelaki ni. Drama apa itu takluk cintaku. Sekarang dah lain dah kan, tajuk lain dah, tajuk apa yang Syarnas lakon tu semua. Cik orang perempuan tak tahu, tak tengok, nyampah lah tu kan. Nak dia tengok hero kat dalam TV tu, itu dia pandang lelaki kat sofa. Kenapa lelaki dia tak macam tu? Walhal dulu lelaki kau macam tu dah, kan? Nampak? Tu masalah tu. Anak dia kahwin dengan orang kacukan. Macam orang putih. Itu tentang kahwin tak salah. Itu sebab kadang-kadang ada orang dia tak buat beriau mana. Kedui kahwin kan. Sekadar jemput majlis meraihkan dia, semput datang meraihkan makan dia. Tak ada beriau bersanding tertak tung-tung tertak tung-tung. Macam Samsul Debat memang saya tak boleh baik kedui kahwin orang time pengantin sampai tak boleh. Kesian pengantin. Yang DJ lah umumkan ni, oh Samsul Debat pun datang sudah. Dah tak peduli pengantin, kesian pula aku kata. Tu saya kalau mak saya pergi kan, kita pergi malam lah mak, kalau mak saudara kan pergi malam sebelum keduri dia esok tu. Ataupun dah hujung-hujung orang dah mula balik tu masa tunggu sampai. Kesian orang tak nak mengabar dengan pengantin tu, nak mengabar dengan Samsul Debat. Kamu tengok kan, telokong kan kira tu lah. Nampak ni, macam ni lah, tangan nampak. Aduh. Tapi saya tak risau dah. Orang rumah saya pun tak risau. Dia kata, tak apa, tak risau dah. Setakat ni tengok gambar, orang gambar-gambar ni semua tu tua tu. Kan? Okey, sebab orang tua ni saya suka menggambarkan saya memang dia semua doa. Saya doa Ustaz panjang umur, murah rezeki untuk. Dak mudah selfie berapa dia? Bodoh beli tu. Ya. Ilmu ni tak kira. Ilmu tu walaupun ilmu dunia, ilmu akhirat yang penting bawa manfaat. Ilmu akhirat lebih lagi lah kan, memborek itu. Saya boleh tak boleh lupa masa sebelum saya jadi Samsul Debat, bersama kawan Samsul Debat. Saya dulu tak ada PA, bawa kereta sendiri. Kali dapat call. Saya call, hello Kak, masa tu ceramah untuk hospital Jompol dengan Women Institution WI. Hello, Assalamualaikum Kak. Kak nak confirm kan Kak? Saya tengok ni tajuk tak ada. Hari ni tajuk apa? Kelebihan penyusuan susu ibu tu. Break emergency saya pergi jalan tu. Apa lah tu tajuk Kak? Ada. Tak ada orang lain tu tak macam mana. Itulah tajuk dia pilih dia. Oh harus lah. Oh ini bukan bidang aku ni dah. Lepas tu, alah cakap lah apa-apa pun. Jangan main-main. Saya pun telefon Ustaz Nur Azman Ahmad, kaunselor penjaga Islam Zaman. Dia memang ada kepakaran. Dia pun share ni kelebihan. Ambil lah dalam Google sikit aja, Google ni okey. Baiklah. Dan baiklah dah pun. Dia kata dia nak juga. Dia kata, rupanya hari tu hari penyesuaian susu ibu sedunia. Sampai ke Dewan Falda Raja Alias, sampai ke Dewan, semua tu tua. Apa boleh? Orang ni kuat. Susu dah kau kuat. Saya kabarnya tu. Wallah ada orang. Tapi dah di amanah sampai ada. Rupa kelebihan macam mana? Rupa salah satu orang perempuan kalau badan nak cantik, susu anak. Susu kan anak. Ya. Nampak? Bodoh tu sikit je orang tak pasal. Menyusukan anak tu sebab orang dulu nak menyusukan anak macam mana? Duduk. Program tampung macam ni. Pandang. Ponek macam ni. Pandang.
Iya. Ini di Pantai Melamba macam ni mana? Oh, macam mana nak lawa badan budak mulai mengayam cari air mana? Nak kita betul. Ramai dia nanti susukan badan anak nanti badan tak nanti salah. Tak betul. Ya. Ni tu ilmu nampak macam tu, macam saya nak boleh mengajar teknikal perdebatan, cara-cara nak berpidato, bercakap kat depan. Benda simple-simple kadang orang tak tahu. Berdiri kat depan, nampak mikrofon, jarak macam ni. Bercakap mula, tenang dulu, bagi masa 10 saat, relax dulu. Kemudian baru start bismillahirrahmanirrahim. Saya ada. Maknanya teknikal. Jadi benda tu kalau ada manfaatnya, sampai masa akan datang dia guna skill tu untuk bercakap dengan orang, menyampaikan kebaikan, mudah-mudahan ada pahala untuk saya juga. Kan? Tu dia, tu pertama. Kedua, anak soleh yang ditinggalkan. Maka pendidikan anak-anak seharusnya bermula sejak di dalam rahim ibu. Dalam paut lagi bacaan zikir, Al-Quran, kata-kata yang baik dan amal soleh harus dilazimkan oleh ibu bapa sejak awal lagi kerana memiliki anak yang soleh banyak kelebihannya. Antaranya anak-anak itu boleh terus mengalirkan manfaat kepada ibu bapanya, mendoakan kita dan menutup aib kita. Kan? Anak-anak yang soleh dia sentiasa tanya, macam mana lagi cara saya nak berbakti pada kedua ibu bapa saya? Macam mana tu Ustaz? Boleh tak? Tu anak yang soleh lah tanda tu. Dia cari jalan macam mana nak tolong mak ayah. Ustaz pun cakap cubalah cari kalau ada orang nak wakaf apa-apa, niatkan untuk arwah. Tapi itulah untuk ayah saya tak ada. Saya dah lah sikit pala. Tak, bagi untuk ayah pun kita pun dapat. Oh macam tu. Yang bagus pasal wakaf, sebab orang Islam ni masih lagi tak terdedah benar dengan wakaf ni. Wakaf ni maksud terhenti. Duit yang kita bagi, dia tak boleh guna untuk benda lain. Dia akan gunakan khusus untuk tujuan, contoh membuat madrasah, nak membina masjid. Kan? Berambut, kita kena berebut tentang itu. Ya? Dia siap nak tunaikan. Apa lagi hajat mak? Bincang-bincang nampak saudara. Ada tak mak sambut apa-apa dulu? Ada mak kau sambut dulu. Dia nak pergi Mekah. Oh iyalah. Itu dah buat dah. Dah buat dah. Dah buat dah badal haji untuk mak dah. Untuk mak dengan abah dah buat dah. Ada tak lagi? Salah satu buat baik. Nabi aja berbuat bakti kepada sahabat-sahabat, kepada ibu bapa kita. Belanja dia makan. Poilah rumah makcik. Apa khabar cik? Baik. Siapa tu? Dia tak kenal dah. Saya lah anak arwah Cik No tu. Anak No. Dah habis sekolah kau. Dah beranak pinak dah cik. Dah besar dah kau ya. Ni cik ada boreh sikit. Ada milu ya Allah susah ya. Topung gula. Ni ada sikit apa ni boreh warni pun saya dah bagi ni. Lepas tu adanya ada milu oren modo. Ya Allah baik kau. Duit tak ada kau? Tak ada. Duit pun ada. Contoh. Dia kadang tentang duit tu dia tak lupa tu. Dan dia orang pergilah. Kan buat baik. Mudah-mudahan dapat juga saham dekat arwah. Sebab saya kan setiap tahun kalau bulan puasa lah ada rezeki lepas macam tarawih kan. Malam yang ke-10 seboleh tu dah penghujung tu, saya nak pesan lah kat kawan-kawan arwah saya tu. Saya cakap, cik, malam ni macam besok arwah kat kampung arwah ni, kampung mak saya tu memang tinggal 2 orang kan, kawan arwah ni mesti tu. Tinggal 2 orang boleh. Cakap, cik, besok tarawih tu lepas saya buat pergi makan. Makan belanja makan. Kan pinggit benar kan. Dah tom yang happy dah. Kan. Pagi raya pagi lagi. Macam itulah kan. Anak-anak yang soleh sentiasa nak mengalirkan manfaat pada kedua ibu bapa dia. Kan. Kemudian kitab-kitab keagamaan yang diwariskan. Barang siapa yang mewariskan buku-buku yang baik, maka pahala berterusan akan diterima oleh si pemberi tersebut selagi mana ia ada dan dibaca. Kan? Bagilah buku-buku gitu yang bermanfaat. Itu sebab nak bagi buku tu sebabnya kalau program-program ni nasihat saya lah. Ini terpulang lah pada jawatan kuasa, pada semua lah. Yang kadang kita ada persatuan-persatuan.
Goma mana kalau baik program. Termasuk majlis rasmi kerajaan pun dulu masa saya konyol, saya togok. Sebab bila datang Menteri Besar ke, Menteri ke, Wakil Rakyat ke, tak kisah siapa. Tetamu kehormat ke, goma mana lagi hampa buat. Yang paling tak berguna tu Cikedis dia. Dengan iuran yang RM1.80 tu. Nah, bukan masalah apa. Bono tu manfaatnya tu takat tu je. Melana ada setengah tu berbelanja macam kaitan kerajaan. Ada peruntukan itu memang betul. Kan? Kalau ikut pekeliling untuk Menteri sampai 5,000 hampa pun ada. Untuk yang Menteri Besar tu 5,000 ke tak silap saya. Wakil Rakyat 3,000 ke. Orang lain 1,000. Ada lah kadang ada tu. Tapi buat apa? Kadang-kadang dapat kat menteri tu, dapat kat orang besar dapat, dia bagi kat driver. Betul tak? Betul ke tidak? Jadi apa yang saya syorkan, bagi kitab. Ikat elok bagi. Rupa kitab ni simple. Yang kita rasa dia boleh baca dalam kereta sementara baca pemimpin yang adil, umat macam buku. Nampak tak kan? Contoh kan? Pemimpin yang berakhlak contoh. Ataupun kita bagi buku bagaimana menjadi manusia yang berjaya dunia akhirat. So, makna kata buku tu ada manfaat. Bukan ban. Dulu-dulu kan kita buat macam tu. Tak tahu kenapa Peter Gamal bagi buah. Ya, tapi kalau dah siap buah tu saya okey. Tak ada hal tu dah. Malamnya lah aku dapat buah saya okey. Tak ada hal tu dah. Tak maksud dia ni untuk akan datang untuk sesiapa pun. Kita lebih dapat manfaat kan. Kita guna duit dia berkembang. Nampak? Dia pula bagi kat orang lain. Kita pun tak dapat. Rupanya tu pahala yang mengalir untuk kita. Kan? Kemudian masjid yang dibina. Orang yang membina, mewakafkan dan mendermakan wang bagi membina masjid akan digunakan pahala serta kedudukan di syurga. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW, sesiapa yang membangunkan sebuah masjid kerana Allah walau sekecil apapun, maka Allah akan membangunkan untuknya sebuah rumah di syurga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Malahan yang paling penting, kita tak dapat nak bina satu masjid, tapi kita masuk bahagian itu pun bersalah pandangan kita termasuk dalam golongan membina masjid. Dengan satu syarat, tangan kanan beri, tangan kiri jangan berbunyi. Jangan menjeboh cerita dengan orang. So saya cakap, kau tahu tak kos pembinaan masjid tu berapa? Berapa? 5 juta. Duit dana RM5 ambil lah. Dah lah RM5 kau sabun mat langsung tak dapat apa. Kan? Macam tu lah kira kan. Itu yang hamba Allah yang bina masjid dekat Negeri Sembilan tu kan. Ada satu bermula dia nak wakaf, kisah dia nak bina, dia nak wakafkan satu masjid tu. Okey, dekat satu tanah dapat kos dia 5 juta, tanah saja 5 juta. Kos pembinaannya hampir 50 juta lebih buat. Masa dia boleh tak wakaf tanah tu. Dia mula nak wakaf untuk mak dia. Alang-alang tu, ada tak tanah lain saya nak wakaf untuk saya sendiri. Tu yang dapatkan Masjid Bandar Baru Senayan. Berapa harga tanah? 6.5 juta. Pembinaan dia kos 100 juta lebih. Yang paling mahal tu bukan tu. Paling mahal tu dia kata, dia siap buat satu petak khas dah kat dalam masjid tu. Dia kata kalau aku mati besok situ tanam. Dan dia tak nak orang tahu, tapi kebaikan ni orang senang tahu. Walaupun dia tak cerita, orang tu siapa. Dan kabarnya di Langkawi pun dah siap satu masjid. Dia niat wakaf untuk isteri dia. Pun jutaan juga lah. Menjadi masjid yang pertama full aircon dekat Langkawi. Jadi iyalah dia ada duit start. Kita tak ada buat cara, tak ada. Buat cara sikit kan. Buat kalau sikit buat cara sikit. Buat apa yang kita boleh ni pula. Tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. Sebab disebutkan dalam surah Ali Imran ayat 92, belum sempurna kebajikan seorang mukmin selagi mana dia tidak menginfakkan sebahagian daripada harta yang dicintainya. Nampak? Poin kita cinta bagi. Tu dia. Tiba-tiba lalu tabung. Tengok dah wallet. RM5 dengan RM100. Mana yang paling kita sayang? Tu kita bagi. Bagi RM5. Sebab RM5 yang paling kita sayang. Macam tu kan. Saya tak sayang mana lah. Ni saya nak habis kau jabi tu kan. Tak ada jawapan ni kan. Falsafah kan. Tak kisah lah ya. Bagi. Ya. Jadi begitu juga yang kelimanya. Rumah yang dibina untuk musafir. Ada orang yang buat rumah. Untuk maklumat semua. Ada satu sahabat ni. Dia di Skudai.
Rumah dia ni besar. Dia buatkan satu side tepi rumah dia tu, dia buat rumah penginapan. Dan dia biasa dengar kalau ada penceramah luar datang, lagi menginap kat situ. Dr. Arif Sam, Ustaz Asli, saya sendiri dah merasa memang standard hotel betul. Memang sangat selesa. Dia buat dalam 4 bilik je. Memang sangat selesa. Dia buat tu memang khas, memang tak ada bayar apa. Ini nampak untuk musafir. Nak pula musafir ni pula doa dia. Yang mahal tu doa musafir. Itu sebabnya kalau apa, siapa nak minta doa malam ni minta. Saya musafir ni. Lepas ni kan nak pergi contoh. Tapi saya duduk itu punya Kelangkawi, Ustaz Aslin okey. Apa ni Ustaz Aslin pun dia musafir juga lah. Ustaz Abdul Khairi okey. Jadi berapa-berapa dah. Entah musafir, entah doa. Kita doa makan pun bagi yang musafir itu doa. Tu kepentingannya. Itu sebab jangan halau orang musafir ni. Kan? Tapi tak payahlah semua orang minta doa kan. Bila lah nak keluar dalam masjid ni. Tuan-tuan nak minta doa, minta kan Ustaz Tuan. Memang semua ni layan dia. Ustaz doa, Ustaz ini boleh kahwin. Macam tu, Ustaz Tuan tu. Ini apa tu? Minta doa. Orang yang musafir ni doa dia Allah. Kan? Power. Contohnya apa kita tengok? Paling penting sekali, dia memudahkan untuk mereka berehat dan tidur sebentar. Dan bukan untuk tujuan maksiat. Di negara kita ni, antara contohnya adalah hentian rehat dan rawat. Itu dia. Kau dapet lah kan, dia pergi jumpa dengan orang plus tu. Cakap, boleh tak saya nak sumbangkan wakaf pondok satu. Keluarga boleh duduk makan kat situ. Pondok ini disumbangkan oleh dia minta buat surat nak ni kan. Contohlah. Iya. Kan bukan susah mana dengan kadang-kadang rumah tu dah lama tak bertunggu. Dia buat jadi ada satu banglo dekat masjid tanah. Ni baik juga. Orang nak bercuti pergi kat situ kan, teman-teman. Tapi dia kata dia dah bagi diskaun banyak lah. Tapi memang kalau ikutkan mahal tu. Tapi dia bagi diskaun lah banyak lah. Saya pun tak ingat berapa. Tapi memang cantik lah. Kan? Jadi macam tu lah. Jangan bukannya untuk tujuan maksiat kan. Dia buat rumah ayam senang. Rumah ayam buat. Yang paling kelakar orang yang pergi rumah ayam kat Thailand ni. Ada satu cerita dia pergi rumah ayam. Tahu rumah ayam? Pergi rumah penyembelihan ayam. Tak faham betul tak? Dia pergi sana mencari ayam untuk disembelih. Yang tak faham tu tanya orang yang faham. Dia pergi sana. Dia pun pergilah. Dah selesai dia menyembelih ayam tu. Dia keluar daripada pusat tu. Dia dengan kawan-kawan yang boleh burak. Ui, lapar pula. Kat mana nak cari restoran halal? Ya? Mengojolkan ayam tadi tak ada. Dia tanya halal. Dan bertendarah tanya restoran halal. Hebat orang Islam ni kan. Itulah dia. Tapi bukan orang sini nak tempat lain. Ya? Kemudian sungai yang dialirkan untuk kepentingan ramai. Mereka yang membantu mengalirkan air bersih kepada manusia dan makhluk-makhluk Allah yang lain bakal memperoleh barakah sebagaimana air itu diminum dan digunakan. Itu sebab penting. Bila kita sebutkan nak pula sekarang isu banjir. Kat Langat, kat Ceras, itu kan kita tengok macam mana di Shah Alam. Penting kita memelihara sungai. Inilah dia. Kadang-kadang buat pemajuan. Tak kira pemajuan dibangun kawasan bersebelahan, kira keadaan ke mana aliran sungai itu cukup. Kadang-kadang dia tutup sungai. Saya kurang 4 jam perjalanan daripada nampak kampung ni Korea sampai kan. Tak, yang dia pernah sungai itu ditutup dah. Sungai itu dah tutup. Dia buat jalan jadi 4 lane. Tapi disebabkan dia memikirkan dalam sekitar ni, dia korek balik jadikan sungai balik. Tinggal 2 lane. Dia buat. Bayangkan. Itu sebab kita tengok kan mak ayah kita dulu.
Longkang tersumit depan rumah. Apa dia buat? Dia tak tunggu majlis. Dia sendiri yang korek nak pastikan depan rumah tu mengalir elok, tak mengganggu majikan. Nampak tak? Dan buat gotong royong tak payah tunggu majlis, dah buat gotong royong perdana. Ya. Dia sendiri dalam kampung buat. Tapi hari ni kalau gotong royong dengan majlis, dia bukan gotong royong, royong gotong. Sudahnya PBT yang beriuk ambil kerja. Dia ambil gambar yang pegang cangkul, kan? Yang seorang ambil water jet tembak tak cicak. Dah ni contoh. Tak contoh kan. Saya tak cakap sesiapa tu contoh. Kemudian harta yang disedekahkan, antara manfaat sedekah adalah memanjangkan umur dan rezeki kita, kehidupan kita diberkati Allah SWT, dikurniakan kesenangan dan kelapangan jiwa serta pahala dan kebaikan yang berlipat ganda. Mungkin ada amalan itu suka dilakukan, tapi kita boleh cuba sedaya yang mampu kita. Sedekah bagi, sedekah tak susah. Kan? Amalan apa yang paling Allah suka? Manusia dilahirkan datang ke bumi dengan satu tujuan adalah untuk mengabdikan diri kepada Allah sepenuh. Jadi banyak amalan baik yang mudah kita lakukan, antaranya membaca Al-Quran. Kan? Baca Al-Quran pun tambah pahala. Sementara tunggu isyak, janganlah balik dulu, ngaji lah jam. Kau dapat hafal? Hafal. Hafal dapat 3 ayat, besok lupa. Hafal balik. Pahala, walaupun lupa, tak ada masalah. Jangan putus asa, hafal lagi. Kan? Kan? Kemudian begitu juga salat di tengah malam yang saya sebut tadi. Salat tengah malam, bangun malam. Sebab bukan sunat. Nak pula kita ni, kita boleh menganggaplah pahala ada kemungkinan kita dapat lagi besar. Sebab apa? Halangan kita pun besar. Apa halangan? Katil Dreamland tilamnya. Dreamland. Macam mana nak bangkang? Mengigau kau jauh. Lagi apa lagi? Aircon. 302 kuda sampai todong kuda tu lagi. Dia laju 3 horse apa? 3.0 horsepower dia. Yo, bayangkan tu. Kan aircon, soju, lepas tu sadap tidur. Kawan saya mari masuk ke universiti dia seorang, dia boleh tidur 2 hari. 2 hari dia tidur. Iya, dia tidur hari dia memang jenis memang banyak kelas dia tak pergilah, tapi hari ni alhamdulillah dah jadi doktor dah. Masuk ke universiti marilah perangai macam mana kau ni. Orang biasa bangun tidur pukul berapa dah? Dia lain, dia bangun hari apa dah? Lain macam salah. Hari apa dah tanya, lupa dah. Jangan, ya. Yang banyak ada tidur. Firman Allah SWT bermaksud, dan bangunlah pada sebahagian dari waktu malam serta kerjakanlah sembahyang tahajud padanya sebagai sembahyang tambahan bagimu. Semoga Tuhanmu membangkitkan dan menempatkanmu pada hari akhirat di tempat yang terpuji. Nampak? Bangun malam, ya. Dan begitu juga puasa. Selain pada puasa bulan Ramadan, kita buat juga puasa sunnah. Ya, lazimkan puasa sunnah. Nak pula time PKP itu kan, kita dah tak ada benda lain. Orang perempuan lah, dia dah masuk grup masak apa pun tak jadi. Hari-hari dia masak. Jadi sukan yang paling popular waktu PKP itu bukan jogging lah, membadak kata-kata. Itulah sukan yang paling top sekali. Tu yang makin lebar tu masuk pun jangan makan ni. Kadang-kadang PA je dah beritahu dalam masjid lah, jangan apa ya, ustaz ni bagi buah ya. Sampai ke tempat ini hajat orang kampung ustaz, 2 ekor kambing siapa? Tak dapat diet dah, makan lalu kan. Tapi tak apa, puasa ni nak bagi rehat badan kita. Kadang-kadang nak ambil macam mana? Kat Malaysia ni dalam Asia Tenggara ni antara yang top obesity kan. Macam saya, tinggi saya kan 183 cm. Maka yang sesuai untuk berat badan saya sepatutnya 80 kilo. Ini dah terlebih 20 kilo lebih. Bukan sikit kan? Ya. Saya try agak buat basikal itu. Sampai selekoh kedua sudah saya tolak basikal, tak terlayur. Lagi laju lah basikal ni pergi daripada aku ngayuh ni. Terutama naik bukit yang sebenar naik basikal ni, kalau ada grup kan, ada grup boleh okey kata kan.
Bawa naik seseorang. Sudah jogging, paling tidak berjalan, exercise. Kan? Macam orang nak pergi umrah lah kan. Kan kita nak sarankan supaya dia bawa berjalan, biasakan berjalan kan. Betul. Ni dah ni siapa kita harapkan janganlah lama nak tangguh. Siapa nak pergi dengan Samsul Debat bulan 3 ya. Dengan Al-Mikaela Travel ada booth dekat luar tukang. Ni bukan promote dah, lebih kurang macam tu. Kan? Saya pergi bulan 3, mak saya pun nak pergi bulan 3. Dia kata, "Mak pergi dengan kau lah." Sebab dia tak ada, biar dia panas dengan sojuk. Sojuk tak tahan. Kan? Yalah mak, bolehlah mak kan. Bulan 3 insya-Allah. Siapa nak pergi ya? Bulan 3. Saya bukan apa. Sekarang ni kena hati-hati ya, sebab siapa ni just beritahu lah siapa nak pergi umrah. Tengok flyers tu. Dekat flyers sekarang ni pada Syarikat Travel wajib letak nombor kelulusan daripada Kementerian Pelancongan. Dekat flyers tu lagi. Sebab kita tak nak lagi ada insiden kena tipu ni. Supaya nombor siri tu kita boleh cek dekat website Kementerian Pelancongan. Tu tak ada dapat kelulusan. Banyak anak yang menipu ni. Kadang-kadang dia tak nipu poin umrah. Kadang KLIA dia dah cakap dah pada semua jemaah. Kita kena sabar, kuat semangat, jangan hilang fokus. Kita bukan nak berseronok-seronok, kita nak beribadah ya. Itu makna hotel kau bertukar. Kan, dah elok dia bagi janji kan. Saya tak boleh, saya bodoh macam tu saya tak boleh. Sebab kita janji dengan orang, jangan. Kan, itu yang makcik tu. Anak-anak kalau nak sponsor mak pergi, jangan bagi package yang paling teruk sekali. Mak dah lah sikit lutut bagi package hotel yang hujung dah. Sampai kat hotel mak tadi, Mekah mana Mekah? Mekah. Tapi dia jauh kan. Kan? Macam itulah. Jadi puasa ni juga boleh bantu kita untuk tambah pahala. Bersedekah. Kenapa kena sedekah? Sampaikan mengalihkan batu dan kayu, duri ke tengah jalan pun Nabi kata itu merupakan satu sedekah. Sonyum pun sedekah. Tapi jangan sonyum ke tabung, ya. Sonyum ke tabung. Kan sedekah bagi. Sebenarnya hebatnya sedekah ni. Nabi pun sebut sesungguhnya bala dan musibah tak pernah mendahului sedekah. Itu sebabnya kalau siapa dah poning belum banyak anak salah sedekah. Itu sebab kalau orang tua dulu sebelum kita keluar nak balik kampung apa, kita lalu masjid suruh ke rumah kita tu berhenti dulu. Dia bagi anak duit 20 sen, RM1 bagi. Nah, pergi masuk ke dalam tabung surau tu. Baru dia dan balik kampung. Sebab dia percaya tu sebab salah satu cara. Itu sebab arwah mufti Syekh Murtada dulu pernah pesan kalau kita naik kereta. Naik kereta kan, kita musafir ni balik kampung ke mana. Tengah buat kereta tiba-tiba anak haus lah. Mana tu? Haus lah, lapar lah. Nak kencing lah. Gitu kan. Jadi, okey. Kejap lagi kat depan tu kan kita berhenti. Jangan marah. Sebab, yang tu arwah Syekh Murtada tu, barangkali bila kita berhenti tu kita mengelak pada musibah ke depan. Sebab kita selesaikan hajat anak. Jangan main. Orang nak terkencing, tunjukkan tandas, logo aja nak cakap. Ya, orang nak macam tahan lah. Budak tu macam ni orang. Dah terbagi. Lepas dia pula marah dalam hati doa. Terbaliklah kereta ni. Terbalik. Dengan dia terbalik. Dia tak pasal. Ni je betul-betul. Ni saya ingat lagi tu dalam ceramah tu saya ingat lagi Syekh Murtada masa tu saya kocik dia tu dia sebut betul. Kadang-kadang nampak kocik, rupa-rupa kadang-kadang dia berhenti anak tu lapar nak minum tadi. Teruskan perjalanan, kita lalu accident lah. Baru je lagi accident tu berlaku. Makna kalau kita awal tadi mungkin kita. Tu dia. Kan? Kemudian begitu juga berzikir. Liman kana Abdullah wal amal akhir wa zakarullaha katsiran. Zikir banyak-banyak. Tuan-tuan kalau nak zikir banyak pergi sobat. Kenduri tahlil tak ada pendek-pendek tu. Dah hilang-hilang lutut baru doa. Betul tak? Siapa pernah ada sedang marah sobat? Kita tengok. Rabbi shfina min kulli da wa afina minal bala. Rabbi shfina min kulli da wa afina minal bala. Ya Rahman ya Rahim, ya Rahman ya Rahim, ya Latif ya Latif, ya Latif ya Latif.
Ya Arhamar Rahimin, salimna wal muslimin. Ada zikir. Ya. Apa tu? Afdhal zikri fa'amu annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah tu 1000 balun. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kila mau kira la ilaha illallah. Yang solat la ilaha illallah. Mana dah connect kan? Tapi dulu arwah mufti ni 9 dulu tu, Syekh Murtada cakap, barulah berbaloi udang galah kat dapur tu. Ni masak, orang perempuan masak pun tak habis connect ni kan. Ni dia zikir lama sikit. Tapi nak cakap kan, orang cakap ni semua Nabi tak buat neraka je. Kan Quran dah sebut liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsiran. Siapa nak rahmat Allah, nakkan hari akhirat, maka ingatlah Allah banyak-banyak, zikir ingat Allah. Dua pahala yang paling besar dalam kedua tahlil. Pertama zikir, kedua makan. Jadi jangan kesian kata kau balon dah baby. Jangan kesian tambah. Iya. Tak betul. Sebab dia niat sedekah. Jangan makan tak habis. Lepas tu komplain tak sadap dah kau makan pri dibanding lauk semalam sadap kan. Makan lah zikir. Sebab kita bandingkan kalau kita duduk rumah, adakah kita akan zikir sebanyak tu? Belum tentu lagi. Nampak tak? Zikir lah ya. Sikit lagi. Saya faham tu muka-muka subuh nanti tu saya faham. Sikit. Maka demikianlah amalan yang patut kita amalkan untuk menambah ganjaran pahala. Dan yang paling penting sekali saya dah pesan pada semua, kan kita tadi kita didik anak-anak kita dengan agama, dan satu perkara saya menyeru pada semua pihak, semua tampek saya sebut begini. Tolong terapkan nilai-nilai adab pada anak-anak. Tolong. Adab yang baik inilah akan jaga masa depan anak kita sebenarnya. Itu sebabnya Imam Malik kata biar ilmu sikit tapi jangan tak ada adab. Orang ada adab, semua tampek dia boleh baik. Semua tampek orang boleh terima dia. Baguslah budak. Budak tu walaupun daripada Indonesia, bila sampai, apa khabar Pak? Sehat Pak? Elok cakap apa? Kan? Adab bagus. Tak apalah Pak, saya ikhlas Pak. Bagus deh. Kan? Adab. Anak murid Imam Malik yang paling senior namanya Abdul Rahman bin Qasim, dia menuntut ilmu selama 20 tahun dengan Imam Malik, tapi 18 tahun dihabiskan untuk belajar adab saja. Tolong tekankan nilai adab pada anak-anak kita ya. Jadi tentang adab tu banyak lagi nak cerita. Jadi adab tu tajuk lain lah. Maknanya confirm lah kau nak panggil lagi ya? Macam tu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, itu sajalah ya untuk malam ni. InsyaAllah sebenarnya apa-apa pun kita kena faham bahawa pahala ni jangan kita, Nabi dah pesan dah, jangan kamu panjang cita-cita. Maksudnya kalau kamu hidup pagi, jangan cita-cita hidup petang. Kalau hidup petang pula, jangan cita-cita hidup malam. Kalau hidup malam, jangan cita-cita hidup esok. Hiduplah seadanya. Beribadahlah seolah-olah kamu akan mati esok. Tapi bekerjalah seolah-olah kamu akan hidup 1000 tahun. Kan? Usaha. Hidup kita ni kena berusaha. Kan? Dan Nabi pesan ada beberapa perkara. Saya anak-anak share juga. Nabi kata apa? Anak-anak Adam kalau diberikan 2 lemah emas, nescaya dia akan minta lemah yang ketiga. Tak pernah cukup. Tak pernah cukup. Tak bayangin 2 lembah banyak dah tu. Nak lemah ketiga. Tapi Nabi ajar kita, manusia yang paling kaya adalah manusia yang sentiasa merasa cukup dengan apa yang dia ada. Dan begitu juga Nabi sebut, tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Maknanya bersedekah lagi baik pada orang yang menerima. Jangan lupa minta dengan imam, minta dengan JK nombor akaun masjid mana baru ampang. Mulai esok, mulai malam ni transfer online. Ada sedekah mula buat. Ya. Saya dapat ada orang sumbangan kat tabung ada surau tengok kan.
Pagi subuh dia nak. Description doakan saya kaya tu. Jumlah RM1. Nak tak kita nampak tak usaha. Mulakan dengan RM1. Tapi kita ni macam tu lah. Hujung bulan kan RM1. Dapat bonus RM1. Dapat air cetera pun RM1. Contohlah kan. Kok sampai lah kan. Jadi mana kata tangan yang di atas lebih baik tangan di bawah. Kemudian Nabi juga beritahu banyakkanlah melihat yang di bawah daripada melihat yang di atas. Kerana dengan melihat yang di bawah, kamu akan lebih bersyukur dengan apa yang kamu ada. Dan begitu juga Nabi pesan, jangan kamu pandang kecilnya nikmat itu, tapi pandanglah siapa yang memberikan nikmat itu, Allah. Jadi jagalah elok-elok ya tuan-tuan. Yang kita cintai tu, yang kita sayang harta tu, bukan kita punya pun. Akhirnya habis tak buat mati pun. Orang yang ngado nak berebut kadang-kadang. Jadi baik-baik kita wakafkan. Siap sedekah. Niatkan tahu aku esok mati, esok ni bagi ni, buat hibah. Contohlah ya. Jadi mudah-mudahan adalah manfaat dia walaupun kita dah tak ada di atas muka bumi ni. Jadi itu saja daripada saya. Saya ucapkan terima kasih banyak atas kesudian mengundang. Ya, sepandai-pandai tupai melompat akhirnya jatuh ke tanah jua. Walaupun ceramah sudah tamat, mudah-mudahan tersemat di dalam jiwa. Kalaulah ada silap dan salah, ya, dan dikata tidak, dicaci jangan. Jadi sedikit makluman saya nak maklumkan. Kalau tuan-tuan ada kesempatan